Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Baik, pada pagi ini kita teruskan lagi pembelajaran kita. Dah masuk minggu yang kelima, hari yang kedua lah. Okey, hari ini hari Rabu bersamaan dengan 14 bulan 7 2021. Okey baik, cikgu nak sekarang ni kamu keluarkan buku teks kamu seperti biasa. Keluarkan buku teks bahasa Melayu di atas meja. Kemudian kamu buka muka surat 75 sekarang. Okey. Pastikan ada buku teks di hadapan kamu dan buka muka surat 75 sekarang. Okey baik, cuba kamu lihat muka surat 75 itu kita masuk unit 12, unit yang baru iaitu amalan baik. Kalau sebelum ni kita belajar tentang tradisional Sebelum ni kita belajar tentang kesenian, okey, kesenian. Dan sekarang ni kita masuk unit yang baru iaitu berkaitan dengan amalan baik lah. Okey, kemahiran kita pada hari ini iaitu mendengar dan bertutur. Maksudnya kamu dengar dan kamu bercakap lah. Tapi kita dalam PDPR ni, cikgu tak buat kelas secara online. Jadi kamu baca dan kamu dengar dan kamu baca sendirilah di rumah apabila waktu lapang nanti. Jadi kita masuk dulu kepada tajuk isi pelajaran kita pada hari ini, iaitu tajuk dia berbudi bahasa budaya kita. Okey. Berbudi bahasa ialah nilai baik yang perlu ada pada setiap orang. Amalan berbudi bahasa ini budaya masyarakat Malaysia. Okay, apa itu yang dikatakan dengan budi bahasa? Okay, kita tengok kat bawah tu gambar yang murid dengan cikgu dia tu. Kita hendaklah memberikan ucapan selamat apabila berjumpa dengan seseorang. Okay, apabila kamu berjumpa dengan cikgu, kamu tengok dialog yang dilontarkan. Selamat sejahtera cikgu. Lepas tu cikgu dia pun membalas selamat sejahtera Yahya. Okey, itu antara salah satu contoh lah. Tapi kebiasaannya murid akan cakap Assalamualaikum cikgu. Okay, Waalaikumsalam. Memang itulah sebenarnya. Zaman cikgu kecil dulu, cikgu sekolah memang kena sebut. Maksudnya amalan ni kalau pergi mana-mana memang murid-murid kalau jumpa cikgu ke, waktu cikgu sekolah menengah pun sama juga. Kalau jumpa cikgu, Assalamualaikum cikgu. Tetapi sekarang ni kalau cikgu tengok budaya ni semakin kurang diamalkan. Masih ada murid yang memberi salam dan sebagainya, tapi ada setengah murid dia jumpa cikgu dia buat tak tahu. Dan dia jalan sebelah je. Diam je. Tak tahulah sama ada dia malu ke, dia memang seorang yang pemalu, penyegan ke sampai dia tak boleh nak cakap salam. Ucap je lah Assalamualaikum. Kalau cikgu tu balas, kadang-kadang cikgu ni macam cikgu sendiri lah, ramai murid kan, kadang-kadang jumpa sekali 5 orang murid cakap Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum cikgu. Kadang-kadang cikgu balas dalam hati, kadang-kadang cakap Waalaikumsalam. Cikgu balas pelan-pelan, cikgu tak balas kuat-kuat. Jadi kadang-kadang murid ni, kadang-kadang dia bila dia tak dengar cikgu dia cakap Waalaikumsalam, apa dia buat? Dia tak bagi salam dah lepas tu. Jadi cikgu harap tolonglah bagi salam. Walaupun kamu tak dengar cikgu cakap Waalaikumsalam, mungkin dia balas Waalaikumsalam tu dalam hati, okey. Tetapi sebagai seorang yang muda, yang menghormati orang yang lebih tua, guru kita dan sebagainya, kita ucap je Assalamualaikum itu. Kalau murid bukan Islam, kita sebut selamat pagi, okey. Cikgu akan respon lah kalau cikgu memang sentiasa. Kalau 5 orang murid cakap Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum cikgu, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam 5 kali Waalaikumsalam, tak apalah kan. Cikgu memang selalu kalau cikgu memang cikgu akan respon lah. Okey, seterusnya nombor 2, kita mestilah bertanya tentang khabar dan keadaan seseorang. Okey, kita tengok dialog kat bawah itu. Apa khabar Some? Saya harap kamu sihat dan sejahtera. Khabar baik Hana, saya harap kamu juga sihat dan sejahtera. Jadi salah satu untuk berbudi bahasa ni, kita kena sentiasa bertanyakan khabar. Kalau kawan kita, siapa-siapalah yang kita jumpa, yang kita kenal, kita tanyakan khabar tentang diri dia. Okey, lepas tu dia tanya lagi, kamu hendak ke mana? Saya hendak ke perpustakaan. Okey, ini adalah ramah, sesi ramah tamah lah kan. Kamu jumpa orang, jangan senyap je. Kita bila bermasyarakat, kita hidup dalam masyarakat, kita sentiasa beramah tamah jiran kita, kawan kita kat sekolah, cikgu dan sebagainya. Barulah kita jadi seorang insan ataupun seorang manusia yang lebih baik lah, lebih baik. Okay? Orang yang pendiam ni dia tak salah kalau jadi pendiam. Cumanya kalau boleh ubahlah sikap kamu itu supaya lebih mesra dengan orang lain. Cikgu dulu masa kecil-kecil, cikgu ni pendiam, seorang yang pemalu. Cikgu tak berani bercakap, cikgu tak berani nak tegur orang, cikgu tak berani nak cakap kat depan, cikgu rasa malu, cikgu rasa rendah diri masa cikgu sekolah dulu lah.
memang mengalami masalah tu. Malah kalau nak suruh ambil gambar bersama-sama waktu tu, memang cikgu cuba untuk elakkan. Okay, tak kira lah gambar keluarga ke apa ke, memang cikgu tak suka. Cikgu macam ada sifat apa tu dia panggil extrovert tu. Maksudnya pemalu yang bukan malu, cikgu rasa macam rendah diri. Rasa macam malah tak ya gitu kan. Tapi lama-lama cikgu ubahlah sikap cikgu bila cikgu masuk belajar untuk menjadi guru ni. Cikgu kena banyak bercakap, berinteraksi dengan orang dan sebagainya, barulah cikgu banyaklah berubah bila cikgu belajar untuk menjadi guru ni. Okey, sebab tu cikgu belajar untuk jadi cikgu ni, banyak benda yang mengubah diri cikgu. Sampailah sekarang cikgu buat YouTube dan sebagainya, kamu pun boleh tengok lah. Tapi cikgu tak suruh kamu tengok YouTube cikgu, sebab YouTube cikgu tak sesuai untuk kanak-kanak bawah 18 tahun. Nah, cikgu terus terang cakap YouTube cikgu tak sesuai. Tapi daripada cikgu ramah tamah, suka bercakap dan sebagainya, sekarang ni dah 141,000 orang yang subscribe channel YouTube cikgu lah. Tu nampak tu ada plate, silver plate kat belakang tu, bukti dah lebih 100,000 dah. Okay, kamu kena ubah diri kamu bagi yang pemalu ni lah. Okay, seterusnya yang nombor 3, kita sepatutnya membantu orang tua atau orang yang kurang upaya. Okay, kalau kita tengok orang yang tak mampu, orang yang mengalami masalah, kita bantulah. Kita tengok dialog kat bawah tu. Terima kasih anak-anak kerana membantu pakcik. Okay, lepas tu Pravin pun jawab, sama-sama pakcik. Pravin, marilah kita bantu pakcik. Ini biasalah. Bila nampak orang susah nak lintas jalan, orang buta ke, orang naik kursi roda ke, tolong. Jangan tengok je tak tolong. Cikgu ada satu perkara yang dalam hidup cikgu, dia merubah persepsi cikgu lah. Cikgu ada seorang kawan. Okay, kawan cikgu ni dia macam merapu kuat jugalah. Bukannya nak kata baik, alim, soleh ke, tak ada. Dia merapu kuat juga kan. Cikgu selalu main gitar dengan dia malam-malam. Kami selalu lepak dulu waktu zaman sekolah menengah. Cikgu selalu lepak dekat luar rumah depan rumah cikgu lah. Selalu dia akan main gitar, cikgu akan nyanyi lah. Selalu macam tu. Jamming depan rumah. Dia tu kalau tengok memang dengan suka bawa motor laju-laju, suka pasang aksesori motor pun semua. Memang nampak biasa-biasa lah. Tapi ada satu hari tu, waktu cikgu keluar dengan dia, cikgu pergi ke bandar. Cikgu pergi ke shopping mall. Waktu tu persepsi cikgu memang tengok orang, cikgu rasa Allah, rupanya dia ni baik rupanya kan. Ada seorang kakak ni, dia tengah bawa anak dia tau, pakai dalam stroller tu, yang kita sorong baby tu. Dia nak turun tangga, tapi waktu tu dia susah lah sebab dia nak kena bawa beg dia apa semua. Kakak tu kan, dia nak angkat anak dia keluar daripada stroller tu. Kawan cikgu ni bila dia tengok situasi tu, dia terus pergi. Cikgu tak bagi ni pergi sebab cikgu cakap cikgu ni pemalu sikit. Dia terus pergi, "Kak, tak apa kak, saya tolong." Saya tolong. Dia angkat stroller tu, angkat bawa turun tangga tu. Kakak semua kata, "Terima kasih dik, terima kasih." Lepas tu kata, tak apa. Okey, tu yang memang cikgu, bila cikgu tengok dia buat baik kepada orang, sampai sekarang cikgu amalkan lah apa yang dia buat tu. Dan cikgu harap dia dapat pahala lah. Hari tu masuk dekat stesen kereta api dekat Paribunta, ada juga dia punya lift tu rosak. Jadi turun tangga tu punyalah banyak. Turun tangga tu banyak tau. Kalau siapa pernah pergi dekat kereta api Paribunta tu, dia kena turun tangga tu memang banyak lah. Lepas tu ada seorang kakak ni, dia bawa kereta sorong dia dengan anak dia. Anak dia kecil lagi, baby. Waktu tu cikgu ada kat situ. Cikgu baru lepas hantar isteri cikgu pergi ke Alustar. Cikgu nampak situasi tu, cikgu cakap kat kakak tu, "Kak, tak apa kak, kak dokong anak kak, saya bawa turun." Daripada dia macam 2 tingkat ke 3 tingkat lah, banyak lah tangga tu. Tapi cikgu memang angkatkan dia punya stroller tu, pikul punya stroller tu, bawa turun sampai bawah. Kenapa cikgu buat macam tu? Cikgu teringat kawan cikgu tu. Dia buat baik, maka cikgu ingat dia buat baik. Cikgu pun rasa nak buat baik benda yang sama seperti dia buat. Lepas tu cikgu harap kalau kamu buat baik kan, bila kamu buat baik, orang lain akan ikut contoh yang baik itu. Dan sekarang alhamdulillah, yang cikgu tahu lah, cikgu dah lama terputus hubungan dengan dia. Tu kawan baik cikgu tu, dia jadi polis sekarang ni. Dia jadi polis lah, membantu masyarakat dan sebagainya. Kalau tak silap, last kali yang cikgu kontak dengan dia jadi polis dekat Kuala Lumpur. Tu memang dia punya cita-cita lah. Sebab zaman kami sekolah dulu, dia kadet polis, cikgu pun kadet polis. Tapi cikgu tak sangka lah dia jadi polis betul-betul kan. Cikgu jadi cikgu lah. Okay,
Itulah sedikit yang cikgu nak ceritakan supaya benda ni jadi contoh dalam hidup kamu, kamu jadikan pelajaran lah. Okay, cikgu kongsikan ni, mana yang baik kamu ambil, mana yang tak baik kamu tinggalkan lah. Okay, baik, seterusnya kita tengok kat bawah tu, menyebut frasa dan ayat yang didengar dengan betulnya dan tepatnya. Jadi aktiviti ni sebenarnya kita kena buat kat kelas, tapi disebabkan kita tak boleh buat kat kelas, jadi kita kamu baca sendirilah berkaitan dengan petikan ni dekat rumah. Okay, baca dengan elok dan tertib. Okey, baik, sekarang ni dah habis dalam buku teks surat 75. Apa yang cikgu nak kamu buat sekarang, keluarkan buku BM jilid 1 ni, kita dah nak habis ni, ada berapa line lagi. Sekarang ni kamu buka muka surat 85 sekarang. Okey, buka 85 sekarang. Okey, baik, apa dia tulis kat situ? Dia tulis dengar, sebut dan tulis. Okey, dengar, sebut dan tulis. Cara dia, kaedah dia, cikgu baca, lepas tu kamu ikut bacaan cikgu ramai-ramai, lepas tu kita tulis jawapan dia. Okay, tapi sekarang ini kita tak boleh nak buat macam tu seperti dalam kelas. Jadi kamu baca sendirilah, ataupun cikgu bacakan, kamu dengar dulu. Lepas tu nanti baru kamu tulis jawapan dia. Okay, tajuk dia hemah tinggi. Okay, hemah tinggi. Selamat pagi murid-murid. Kita mestilah berhemah tinggi setiap hari. Kita hendaklah mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru. Jika kita menelefon kawan, kita perlulah bertanya khabar tentang kawan. Apabila kita melawat kawan yang sakit di hospital, kita perlulah berdoa semoga kawan cepat sembuh. Seterusnya, kita wajar meminta maaf jika kita melakukan kesalahan dengan sesiapa sahaja. Akhir sekali, kita haruslah berterima kasih apabila menerima sesuatu daripada orang lain. Murid-murid, nyatakan sikap hemah tinggi yang perlu kita lakukan setiap hari. Jadi jawapan dia tu warna hitam tu. Nampak tak ada tulisan warna hitam tu, lah jawapan dia. Okay, kamu tulislah nanti kat bawah tu. Baiklah cikgu, kita hendaklah mengucapkan selamat sejahtera apabila berjumpa dengan guru, bertanya khabar tentang kawan. Yang ketiganya berdoa semoga kawan cepat sembuh. Dan akhir sekali berterima kasih apabila menerima sesuatu. Jadi cikgu dah bagi jawapan. Kamu tulis jawapan kamu pada muka surat 85. Jadi terus pergi kepada muka surat 86. Tadi aktiviti 1A, sekarang kita masuk aktiviti 1B. Sebut frasa dan ayat yang sesuai berdasarkan gambar. Kemudian tulis. Jadi gambar yang pertama ialah apa tu? Dia tulis apa yang sesuai. Terima kasih kerana meminjam saya pakaian ini ke? Dia dah bagi ni, senang je, tengok gambar bagi letak jawapan kat situ. Cikgu tak payah bagi jawapan lah muka surat 86 ni. Jadi kerja kamu sekarang, kamu buat muka surat 85 dan juga muka surat 86. Setelah selesai, ambil gambar, kemudian hantar kepada WhatsApp personal cikgu. Itu sahaja kerja kamu untuk hari ini, dan kita akan jumpa pada hari Jumaat nanti, hari terakhir sebelum kita bercuti sekolah. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi dan jumpa pada sesi video yang seterusnya. Bye.